dan salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam segmen Influencer in Japan, dan kita hari ini kita akan bawakan satu topik yang memang sinonim dengan pada keadaan isu semasa sekarang. Iaitu topik kita pada hari ini adalah cuaca panas, jangan ambil mudah. Dan pada hari ini kita bertuah kerana kita ada dua panel yang kita bawakan khas. Yang pertamanya, kita ada Encik Lim Zi Hui daripada Timbalan Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi. Terima kasih Encik Lim. Terima kasih. Dan yang keduanya kita juga ada Dr. Miss Liza Ahmad, iaitu Pakar Perubatan Kesihatan Awam daripada Unit Kesihatan Pekerjaan Alam Sekitar, Jabatan Kesihatan Wilayah Setuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Terima kasih Doktor dan juga Encik Lim kerana sudi meluangkan masa pada bersama ini. Cuaca hari ini kalau kita tengok pun memang bertambah-tambah panas, dan juga seperti sebelum ini pun memang kita faham iklim di negara kita ini sedang berubah secara mendadak dan mana berlakunya peningkatan suhu yang berterusan. Dan kita juga baru-baru ini telah dikejutkanlah dengan peristiwa bila berlakunya kematian melibatkan kanak-kanak yang disyaki terlibat dengan strok aba. Jadi ini amat-amatlah mengejutkan kepada kita semua. Okey. Dan sebelum itu, saya ingatkan kepada semua penonton dan juga pendengar kita untuk sentiasa melayari laman sosial Facebook, Twitter, Instagram dan juga semua media sosial termasuk YouTube juga. Dan jangan lupa untuk like dan share Japan Wilayah Setuan Kuala Lumpur dan juga termasuk Jabatan Meteorologi dan juga Unit Sawam Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur. Dan kalau boleh kita cuba kongsikan ilmu-ilmu yang kita ada pada ini kepada semua pendengar dan juga penonton supaya mereka juga dapat mengambil iktibar dan juga mengambil ilmu ini supaya dapat untuk di-sharekan kepada lebih ramai orang lagi. Okey. Dan hari ini kita ada doktor dan juga, jadi jangan risau. Kalau ada sebarang persoalan atau pertanyaan, tuan-tuan juga boleh ajukan di komen kita. Nanti kita akan cuba pick up dan kita akan tanyakan soalan itu kepada mereka lebih pakar untuk jawab tentang perkara-perkara ini. Okey doktor. Boleh doktor terangkan apakah efek dan juga kesan dan juga penyakit-penyakit yang bakal muncul disebabkan oleh cuaca panas ini doktor? Silakan doktor. Okey. Terima kasih Encik Amar ya. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Jabatan Penerangan Kuala Lumpur dan Putrajaya ya kerana telah menjemput ya KKM ya ke untuk influencer Japan KL ya pada petang ini ya, untuk sama-sama kita berkongsi ya mengenai isu cuaca panas yang sedang melanda negara kita sekarang ni ya. Jadi ya Encik Amar ya, penyakit yang disebabkan cuaca panas ni ya ataupun pendedahan kepada cuaca panas ni ya boleh daripada ringan sehingga teruk ya. Jadi ya pendedahan kepada cuaca panas ni ya yang untuk penyakit yang ringan adalah seperti sunburn ya ataupun selaran cahaya matahari lah ya, yang menyebabkan kulit pedih ataupun merah ya diakibatkan oleh pendedahan kepada cuaca panas. Dan juga ruam ya, heat rush ya, yang mana ruam panas ni ya akan kulit kita akan ada bintik-bintik merah dan gatal ya, yang itu adalah penyakit yang ringan ya. Sekiranya pendedahan kepada cuaca panas ini berterusan ya dan diikuti dengan kehilangan air yang banyak ya ataupun dehidrasi, ia boleh menyebabkan ya tiga penyakit yang utama yang itu kekejangan akibat daripada panas ya ataupun heat cramps ya, keletihan ataupun kelusuan haba, dan yang paling kita risau adalah stroke haba ya. Jadi ya kekejangan otot ni ya yang mana gejalanya adalah otot kita terutama di otot bahu betis, peha tu akan berasa kejang dan rasa sakit ya. Tapi ia tak ada tanda-tanda yang lain ya, suhu badannya normal ya. Jadi kalau kita mengalami rasa kejang ya, kita perlu rehat di tempat yang sejuk dan minum air yang banyak ya untuk dapatkan air untuk pulihkan semula air dalam badan dan lakukan regangan ya.
dan seterusnya adalah keletihan ataupun kelusuan haba. Yang ini akan ada perubahan suhu badan ya, yang mana dia boleh jadi normal ataupun dia boleh meningkat, tetapi ia biasanya kurang daripada 40 darjah Celsius ya. Ketika kita mengalami kelusuan haba, kita masih lagi akan mengalami kekejangan otot ya, kekejangan otot, tapi ia akan lebih, apa orang kata, ada gejala yang lain yang mana kita boleh jadi sakit kepala, loya, muntah, rasa yang lesu sangat ya, lesu yang sangat-sangat ya, dan kita boleh bernafas dengan laju ataupun hyperventilation, dan akan ada rasa kebas-kebas di hujung tangan dan kaki lah Okey. Jadi yang ini ya, keletihan haba, sekiranya kita tak rawat awal ya, ia boleh menjurus kepada strok haba Jadi strok haba adalah peringkat yang paling teruk di dalam penyakit yang berkaitan dengan cuaca panas ya. Ini berlaku apabila sistem badan ya gagal mengawal suhu badan ya. Failure of thermoregulatory mechanism ya, yang mana suhu badan akan meningkat ya sehingga melebihi 40 darjah Celsius ya. Gejala awalnya boleh kita ada sakit kepala, macam seperti yang keletihan haba tadi ya. Namun suhu badannya akan meningkat melebihi daripada 40 darjah Celsius, menjadi 41 darjah Celsius ya. Dan seterusnya ia boleh menjadi mengganggu fungsi kognitif kita ya, yang mana pesakit ini akan menjadi keliru ya, boleh advance sehingga menjadi sawan ataupun seizure ya, dan seterusnya pengsan dan koma ya. Jadi Cik Amar ya, ini adalah antara penyakit-penyakit yang boleh disebabkan oleh pendedahan kepada cuaca panas. Doktor, oh betul lah. Jadi kadang-kadang saya pun kebelakangan ni rasalah lesu tu memang ada. Pening pun ada, tapi kita cuaca memang betul-betul terlampau panas kan. Ya. Kalau kita dah rasa ada tanda-tanda tu, segera pergi ke tempat yang lebih sejuk ya. Dan kemudian minum air. Okey, terima kasih banyak. Jadi kalau pergi ke klinik kesihatan yang berhampiran. Harap-harap tak sampai lah tahap pergi ke klinik ya doktor. Kita minum air je cukup. Banyak kita minum air masak. Okey, tadi kita dah dapat sedikit pandangan daripada Jabatan Kesihatan, Wakil Jabatan Kesihatan Dr. Miss Liza Ahmad. Okey, sekarang kita cuba dengar pula pandangan daripada Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Encik Lim Zihui. Okey tuan, bagaimanakah Jabatan Meteorologi mengukur dan meramalkan cuaca panas di Malaysia? Dan juga mungkin tuan boleh terangkanlah perubahan pola cuaca di Malaysia baru-baru ini. Silakan tuan. Baik, terima kasih Cik Amar. Salam Malaysia Madani dan terima kasih atas jemputan ke program ini. Sambil kita berkongsi pengetahuan supaya dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang isu kesihatan dan juga cuaca ni. Baik, apabila kita bercakap tentang cuaca panas yang kita alami, seingat saya pada awal bulan Ramadan, sebulan lalu, dan masing-masing orang awam terasa kepanasan dia, bahang dia. Dan apabila kita bercakap tentang pengukuran suhu yang dibuat oleh Met Malaysia, pengukuran suhu dibuat di stesen-stesen permukaan utama dan juga stesen-stesen auxiliary. Dan pencerapan suhu ini juga dibantu oleh image-image daripada gambar-gambar satelit. Dan apa yang kita cerap pada tempoh awal bulan Ramadan, suhu kita mencecah sehingga 38.3 tak silap saya di Kelantan. Dan kebanyakan tempat juga merekodkan melebihi 35. Dan jika orang awam mengikuti saluran-saluran media yang dikeluarkan, maklumat-maklumat yang dikeluarkan kepada orang awam melalui media sosial dan sebagainya, kita mengeluarkan peta nasihat
gelombang haba, di mana jika orang awam yang mahir melihat peta ni, kalau lihat peta Malaysia tersebut berwarna biru muda saja, maksudnya suhu yang direkodkan di bawah 35 darjah Celsius. Dan di peta tersebut juga, jika ada kawasan-kawasan yang bertanda kuning tu, yang kita kategorikan sebagai tahap 1, berwaspada, bermaksud kawasan ini merekodkan suhu sebanyak 35 sehingga 37 darjah Celsius 3 hari berturut-turut. Dan tahap yang tinggi daripada berjaga-jaga tadi ialah tahap 2, iaitu gelombang haba, di mana suhu dalam lingkungan antara 37 sehingga 40 darjah Celsius. Dan warna dalam peta ni syukur kita tak sampai tahap itu. Warna pada tahap ini kita tandakan sebagai jingga. Dan tahap yang tertinggi iaitu gelombang haba ekstrim, iaitu suhu merekod 40 darjah Celsius, melebihi 40 darjah Celsius 3 hari, dan dalam peta kita tandakan dengan warna merah. Jadi baru-baru ini di negara kita, kita hanya mencapai tahap berjaga-jaga dalam peta ditanda sebagai kuning. Jadi syukur kita tak sampai tahap jingga dan merah tadi. Suhu kita tak melepasi 37 3 hari berturut-turut. Dan inilah kita dalam keadaan yang ekstrim tu sehingga 40, itu memanglah satu keadaan yang teramat panas. Seperti yang berlaku di negara-negara seperti India, Pakistan, Myanmar, Cambodia, Vietnam, Selatan China, malahan Filipina, di mana ada di kalangan negara ini mencatat sehingga 44 darjah Celsius. Jadi begitulah pengukuran suhu di negara kita dan bagaimana dia tahap amaran tadi dikeluarkan. Dan berkaitan dengan ramalan ke depan, apa yang kita buat ialah kita berdasarkan kepada model-model ramalan cuaca berangka untuk melihat elemen suhu tadi. Jadi model-model ini sangat membantu di dalam jangkaan tentang suhu tahap tinggi tadi. Ya, Cik Amar, begitulah tentang pengukuran dan juga ramalan suhu yang dibuat oleh Met Malaysia. Okey, maknanya kita ada biru, kita ada kuning, kita ada jingga dan juga ada merah. Dan kita harap kita akan sampailah kepada jingga dan juga merah. Dan saya rasa pun dengan cuaca sekarang pun yang kita pun kerap mengalami hujan, kita harap cuaca akan bertambah baik, suhu akan semakin menurun lah. Ya Tuan ya? Ya. Cuma Cik Amar pun kata masih lagi terasa panas ni ya. Betul, ada tempat-tempat masih merekod suhu dalam 34.5, 34.6. Masih kalau pada tahap kita ni saya boleh katakan masih tak selesa lah, masih panas. Lazimnya suhu maksimal kita dalam 33 darjah Celsius saja. Tapi dalam beberapa hari lepas, inilah hari ini yang saya tengok masih ada tempat merekodkan sehingga 34.3 atau 34.5 darjah Celsius. Boleh dianggap masih tinggi lagi. Betul. Dengan persekitaran kita yang banyak asap daripada kenderaan, haba daripada bangunan dan juga haba daripada kenderaan, jadi itu meningkatkan lagi suhu Tuan. Kadang-kadang bila kita berada di jalan raya tu memang cukup-cukup terasa panas, terutamanya bagi mereka yang bukan bawa kereta, yang naik motor, yang berjalan kaki. Jadi kalau boleh cubalah sediakan apa-apa yang perlu macam air lebih ke atau payung Tuan. Ya, betul. Seperti nasihat Dr. Mariza untuk kita minum banyak air. Tapi dalam tempoh panas sekarang memang keinginan minum air tu memang Betul. Kena belilah banyak air, kena standby je air, terutamanya pada anak-anak kecil tu kan. Yalah.
Okey, terima kasih Tuan Lim. Jadi kita dah nampak dah macam mana Met Malaysia mencerap suhu dan mengira semua tu. Jadi kita nampak juga tentang pola cuaca tu. Dan sebelum ni mungkin tak ramai tahu tentang macam mana juga status-status berwaspada kita semua. So macam saya kata tadi lah, Tuan kata tadi, kita ada biru, kuning, jingga dan juga merah. Okey. Doktor, sekarang ni kalau kita perasan dekat mana-mana masyarakat semua cakap tentang stroke haba. Kadang-kadang ada juga orang tak faham tentang stroke haba. Dan kanak-kanak pun macam anak-anak kita sendiri pun bila balik rumah pun dia akan kata, "Baba, kat sekolah tadi cikgu cakap jangan main panas sebab kita nanti boleh kena stroke haba." Jadi boleh doktor terangkan lebih lanjut tak? Apa itu stroke haba sebenarnya supaya mereka lebih faham tentang stroke haba itu? Silakan doktor. Terima kasih Encik Ahmad. Betul ya, stroke haba ni sekarang ni memang diperkatakan ya, ramai yang agak concern ya mengenai stroke haba ya. Terutama setelah adanya ya kematian yang melibatkan stroke haba pada bulan Ramadan yang lepas ya, pada April yang lepas, melibatkan kanak-kanak yang berusia 11 tahun kan di Bacok, Kelantan ya. Jadi sebenarnya ya seperti mana yang saya nyatakan tadi ya, stroke haba adalah keadaan ataupun yang paling teruk ya di dalam penyakit ya yang berkaitan dengan cuaca panas ini ya. Jadi stroke haba ni ya berlaku di mana saya ulang lagi sekali ya, yang di mana apabila kawalan suhu badan kita ya tidak dapat berfungsi dengan baik ya, terdapat peningkatan suhu badan yang terlalu tinggi ya, yang mana suhu badan boleh melebihi 40 boleh sehingga kepada 41 darjah Celsius akibat daripada pendedahan yang berpanjangan ya kepada suhu panas ya, ataupun akibat daripada aktiviti fizikal yang berlebihan ya. Sebenarnya stroke haba ni kita boleh bahagikan kepada 3 iaitu yang pertama adalah stroke haba yang klasik lah ya, classical heat stroke ya, yang mana ia berlaku secara perlahan ya, boleh mengambil masa ya hingga ke beberapa hari, dan risikonya lebih kepada golongan yang seperti warga emas ataupun kanak-kanak yang muda lah ya. Dan yang kedua adalah exertional heat stroke ya, yang ini selalunya di kalangan golongan muda yang aktif ya, yang melakukan banyak aktiviti ya, dan disebabkan oleh aktiviti ini banyak menghasilkan haba ya. Jadi gejala dia ataupun komplikasinya ya boleh berlaku dalam masa yang singkat ya, boleh berlaku dalam beberapa jam ya selepas terdedah dengan cuaca panas ya. Dan yang ketiga adalah confinement hyperplexia ya, yang mana stroke haba ni disebabkan oleh individu itu berada di dalam satu tempat yang tertutup ya, yang biasanya ini adalah berlaku ya kepada individu ataupun biasanya kanak-kanak lah ya yang terperangkap di dalam kereta ya. Okey, jadi yang itu pun kan kita pun ada sebelum ni yang mana ada kanak-kanak yang meninggal ya akibat tertidur di dalam kereta ataupun van ya. Jadi ada 3, classical heat stroke ya, exertional heat stroke dan juga confinement hyperplexia ya. Dan kemudian ya, apakah ciri-ciri heat stroke? Lagi sekali ya, suhu badan akan melebihi daripada 40 darjah Celsius, akan berlakunya ketidakfungsian fungsi kognitif ya, pesakit akan bingung, akan sawan ya, dan seterusnya koma ya. Dan mengapakah ia boleh menyebabkan kematian ya? Kerana akan berlakunya masalah pembekuan darah ataupun kita panggil coagulopathy ya, menyebabkan berlakunya internal bleeding ya, pendarahan dalaman ya, dan seterusnya menyebabkan kegagalan ya pelbagai fungsi organ dalam badan yang kita panggil sebagai multi organ failure ya. Jadi stroke ini ya, kadar kematiannya adalah tinggi ya, hampir 70% ya, risiko ya untuk mendapat kematian ya. Namun ia sebenarnya boleh dicegah ya, melalui pengesanan awal daripada gejala tersebut dan juga rawatan awal ya stroke haba ini.
negara kita Malaysia yang beriklim khatulistiwa ni, bila kita sebut tentang stroke haba sebenarnya satu perkara yang baru pada kita. Dan kita pun sebenarnya tidak berjangkakan akan berlaku sehingga kematian kan, doktor kan? Amat mengejutkan juga lah. Ya. Kita pula sangka berlaku pula kepada kanak-kanak ni. Kalau di negara luar, mungkin negara Timur Tengah, mungkin cuaca ni kita faham memang sedia ada ekstrim. Tapi kalau di Malaysia ni lain sikit. Okey, jadi betul? Okey, Tuan Lim. Ya. Jadi berdasarkan apa yang doktor terangkan tadi menyebabkan kegagalan fungsi organ dan semua tu. Jadi apakah faktor-faktor yang menyumbangkan kepada cuaca panas yang semakin melampau di Malaysia ni sebenarnya, Tuan? Boleh Tuan terangkan sedikit? Terima kasih. Apabila kita kata cuaca panas ni, pertama sekali penyebabnya ialah atmosfera kita kurang lembap. Jadi apabila kekurangan kelembapan dan dipengaruhi lagi faktor arus menaik yang lemah. Jadi apabila arus menaik yang lemah, kelembapan rendah, pembentukan awan-awan yang membawa hujan tadi gagal berlaku. Dengan demikian kita dapati dalam tempoh cuaca panas tempoh hari memang tempat kita kurang hujan. Dan kita terasa lagi bahang kepanasannya disebabkan angin yang lemah. Jika kita tengok keadaan walaupun suhu dalam 34, 35 tapi jika angin bertiup kita rasa tak terlalu sangat bahang kepanasannya. Jadi itu di antara beberapa faktor yang mempengaruhi cuaca panas. Yang paling utama tu kurang pembentukan awan hujan menyebabkan bumi pemanasan bumi dengan begitu kuat dan suhu permukaan bumi meningkat dan kita terasa bahang kepanasan dalam tempoh tersebut. Dan jika kita lihat sebelum ini, kalau kita tengok dalam tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun lepas, kita tak terasa sangat sehingga suhu yang mencecah 38 darjah Celsius. Malahan, tapi apa yang berlaku tahun ni agak begitu ekstrim, dikatakan sehingga cecah 38.3, 38.4 darjah Celsius. Sebab memang lazimnya suhu maksima kita berlaku pada tempoh penghujung monsun timur laut. Jika kita tengok apa yang berlaku tempoh hari bulan April, penghujung monsun timur laut kita berlaku sekitar Februari dan Mac. Cuma dia teranjak sedikit saja masuk dalam bulan April. Jadi suhu maksima kita memang berlaku dalam tempoh tu dan cuma jangkaan kita mencecah sehingga 38 darjah Celsius tu memang di luar jangkaan. Satu yang amat dikatakan amat ekstrim lah. Apa yang kita telah lalui dalam bulan April tempoh hari. Ya. Okey, mana dia beranjak sedikit ya Tuan daripada asalnya. Okey Tuan berasal daripada Sabah kan? Ya. Tuan, macam mana pula tentang mereka yang berada di kawasan yang tinggi seperti kawasan pegunungan macam Gunung Kinabalu, bila dia dekat dengan matahari macam mana? Adakah dia pun terkesan dengan suhu ini ke macam mana Tuan? Lazimnya tempat tinggi ni suhu dia lebih rendah. Jadi suhu dia lebih rendah daripada di bawah. Jadi sepatutnya kita merasa sejuklah di tempat tinggi seperti Cameron Highland, Genting Highland, Gunung Kinabalu. Cuma jika mereka yang biasa dengan tempat-tempat ni, mungkin mereka kata suhu sejuk dia dah mengurang. Mengurang betul. Ada perubahan juga di situ. Cuma yang kita tak duduk di situ mungkin kita rasa tempat itulah yang selesa. Ya. Betul-betul mereka yang di sana kan dah terbiasa dah kan. Ya, mungkin mereka tahu perbezaan dia sekarang. Ya. Betul. Jadi betul lah apa yang kata tadi, maknanya berlaku perubahan-perubahan sebabkan musim monsun tadi Tuan Ya. Okey, doktor.
Tadi doktor ada sebutkan tentang bila berlaku kegagalan organ semua sekali, efek-efeknya, kesannya. Jadi boleh ke doktor kongsikan sikit apakah yang perlu dilakukan sekiranya ada ahli keluarga kita ataupun mungkin ada rakan-rakan kita yang terkena dengan strok aba ni. Jadi bila kita tahu apa boleh lakukan, mungkin kita boleh selamatkan mereka. Okey, jadi doktor boleh terangkan sikit langkah-langkahnya? Ya, Encik Amar. Pertama sekali ya, bila kita lihat ya, rakan kita tu pengsan ya, mungkin ada aktiviti yang terdedah dengan cuaca panas ya, dan kemudian pengsan dan badan dia sangat panas ya. Pertama sekali, pindahkan mangsa ke tempat yang selamat dan sejuk ya, yang terlindung daripada pancaran cahaya matahari. Dan yang kedua, dapatkan bantuan kecemasan seberapa segera ya. Calling for help ya, boleh call ya, 99 lah ya, untuk bantuan ambulan ya. Kemudian ya, longgarkan pakaian mangsa ya, dan kemudian basahkan ataupun kita katakan kita boleh gunakan ice lah ya, ice pack ya, ataupun kalau tak ada ais ya, gunakan tuala yang dibasahkan ya. Kita boleh orang kata letakkan ya di kawasan leher, ketiak, kepala. Kalau kanak-kanak tu kita panggil tu tapered sponging ya. Letakkan tuala yang telah kita basahkan, dan kemudian kita lap badan tu ya. Dan kemudian pastikan ya, yang bila kita bawa ke tempat yang dah selamat ya, pastikan adanya aliran udara lah ya. Carilah kipas ya, kalau kat luar tu ya, cari kipas ya, ataupun kalau kita dapat masuk ke dalam bilik ya yang ada pengudaraan yang lebih baik ya, ada aircon ya, ataupun kipas lah ya. Dan jika mangsa dalam keadaan yang separa ya, tadi yang pingsan tu ya, kita kena call ambulans cepat-cepat ya. Tapi kalau keadaan mangsa yang separa sedar ya adalah jangan beri minuman atau makanan dahulu ya, sebab dia dalam keadaan yang lemah tu ya, sehingga petugas perubatan sampai ke tempat kejadian ya. Jadi yang penting bawa dulu ke tempat yang tidak terdedah kepada pancaran cahaya matahari tu, dan kemudian call lah segera, panggil lah segera ambulans ya, Cik Amar. Okey, betul. Ilmu-ilmu dan juga rawatan awal ini penting sebenarnya. Kita selamat sikit doktor kan, betul. Rawatan awal tu memang sangat penting. So akan yang penting sejukkan badan itu dulu. Betul Cik Amar. Cuba sejukkan. Jadi kita kebanyakan yang ada anak pun dah biasa dah. Mungkin kita akan ambil, macam doktor sebut tadi, kita ambil kain, kita basahkan kain, kita letakkan dia, spongikan dulu. Jadi mungkin kalau kita nampak ada rakan-rakan mungkin yang pengsan macam doktor sebut tadi, kita cubalah bagi rawatan awal, pada masa sama kita dapatkan juga bantuan daripada yang mereka lebih pakar. Okey doktor. Dan tadi doktor sebut juga tentang kanak-kanak memang adalah golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat strok aba. Jadi mungkin doktor boleh tambah lagi, adakah golongan-golongan ini juga boleh mendapat strok aba ataupun memang kanak-kanak je yang mudah terdedah dengan strok aba ni? Macam mana doktor? Okey. Cik Amar, sebenarnya kita semua ni berisiko untuk mendapat strok aba, tetapi ada golongan-golongan yang disebabkan oleh perubahan fisiologi mereka akan lebih berisiko untuk mendapat strok aba. Tadi kita dah banyak bercerita mengenai kanak-kanak terutama kanak-kanak bawah 5 tahun dan bayi kerana luas permukaan kulit mereka yang besar jadi penyerapan haba dari sekeliling ni lebih banyak berbanding dengan golongan yang dewasa dan mereka juga disebabkan fungsi jantung mereka tak dapat nak meningkatkan denyutan jantung bagi untuk mengeluarkan haba, dan mereka ni kurang berpeluh berbanding dengan orang dewasa dan semestinya kanak-kanak ataupun bayi ni mereka tak dapat nak ekspreskan gejala yang mereka hadapi jadi mereka
bergantung ya kepada penjaga ya ataupun ibu bapa ya untuk mengesan ya gejala yang mereka hadapi ini ya. Dan seterusnya adalah warga emas ya, terutama yang berumur 65 tahun dan ke atas ya, kerana warga emas ni ya dari segi perubahan fisiologinya ya, mereka ni memang kurang berpeluh ya, kulit mereka ni kering ya, dan juga mereka ini kebanyakannya kurang minum ya, jadi mereka berisikolah untuk mendapat orang kata dehidrasi, dan apabila mereka ni kulit kering kurang berpeluh ni, jadi pengeluaran haba tu kurang ya berbanding dengan individu yang lain ya. Dan juga warga emas ini juga kebanyakannya sudah pun mempunyai penyakit kronik ya, yang akan lagi meningkatkan risiko mereka ya untuk mendapat strok haba, dan bila mendapat strok haba lebih berisiko ya untuk seterusnya mendapat multi organ failure ya. Itu untuk warga emas ya. Dan seterusnya adalah yang kita perlu beri perhatian adalah ibu hamil dan juga ibu yang menyusukan anak ya. Dari segi perubahan fisiologi memang ibu hamil tu sendiri ya memang rasa badan dia panas ya, jadi dia kurang ya kemampuan dia untuk menyejukkan badan ya disebabkan oleh kehamilan ya. Dan juga untuk yang ibu menyusu tu memang ia perlu banyak minum air ya untuk menghasilkan susu badan ni, jadi mereka ni lebih berisiko untuk dehidrasi lah, dan seterusnya boleh mendapat stroke haba. Seterusnya ya di klinik kesihatan ya memang kita beri perhatian kepada pesakit kronik ya, terutama mereka yang ada kencing manis ya, diabetes ya, darah tinggi ya atau hypertension, masalah jantung ya, masalah buah pinggang ya, kerana mereka ini ya telah ada penyakit kronik yang mengganggu ya sistem thermoregulatory badan mereka, yang jadi haba lebih susah untuk dikeluarkan ya. Mereka yang pesakit kronik ni juga ya ada ubat-ubatan yang boleh menyebabkan dehidrasi ya. Contohnya seperti yang diambil oleh pesakit darah tinggi ya, iaitu diuretik ya, yang akan menyebabkan mereka kerap ya membuang air kecil ya, dan seterusnya banyaklah air yang keluar daripada badan ya. Pesakit diabetes pula ya, dalam keadaan mereka ni bila hyperglycemia ya, paras gula yang tidak dapat yang tak terkawal ya, mereka ni akan mendapat gejala yang mana mereka ni akan kerap buang air kecil ya, dan ini akan meningkatkan risiko dehidrasi ya. Okey, itu. Seterusnya adalah mereka pekerja yang perlu orang kata nak tak nak ya kena bekerja di bawah suhu yang panas ya. Contohnya seperti mereka yang bekerja di tapak binaan ya, petani ya, pelombong ya, peladang ya. Jadi ya mereka akan sentiasa terdedah kepada suhu yang tinggi ya, dan seterusnya yang ini akan meningkatkan suhu badan mereka dan juga risiko kepada dehidrasi ya, kurang air dalam badan ya. Dan seterusnya adalah individu yang aktif ya. Contohnya ahli sukan ya, kerana aktiviti fizikalnya menyebabkan mereka ni akan menghasilkan haba yang lebih banyak ya. Jadi selain daripada yang saya nyatakan ini ya, yang berisiko juga adalah pelajar sekolah yang kita tahu mereka ni aktif, dan juga mungkin ada aktiviti ya yang di luar daripada sekolah ya, dan alhamdulillah sekarang ni Kementerian Pendidikan ya telah mengarahkan untuk menghadkan ya aktiviti anak-anak kita ni ya, pelajar sekolah, dan boleh memakai pakaian yang lebih selesa lah ya. Dan jangan dilupakan ya bahawa adanya golongan ya kurang berkemampuan ya, yang mungkin tempat tinggal mereka sendiri ya tidak
tidak mampu ya untuk menyediakan pengudaran yang lebih baik ya, tak ada aircon ya, tak ada kipas ya, ataupun yang berbumbung zinc yang menyebabkan menyerap cuaca panas ya, jadi keadaan tak selesa ya. Peningkatan walaupun mungkin mereka duduk di dalam rumah ya, tak terdedah ya, tetapi akan adanya peningkatan suhu ya di dalam rumah mereka ya, dan yang ini juga akan meningkatkan risiko mereka untuk mendapat stroke haba ya. Jadi ini adalah Cik Amar ya, golongan-golongan yang kita perlu beri perhatian, kena kenal pasti stroke habanya dan gejala penyakit berkaitan cuaca panas, dan sebenarnya ada cara pencegahan terhadap penyakit yang berkaitan cuaca panas ni, Cik Amar. Okey, betul doktor. Maknanya macam doktor kata tadi lah, memang kita semua boleh terdedah lah kepada stroke haba ni. Cuma macam kanak-kanak tadi lah, dia tak boleh cakap, dia tak erti nak cakap apa yang dia rasa, panas macam mana. Kadang-kadang dia rasa panas sikit pun dia rasa panas teruk. Kadang-kadang rasa panas teruk dia rasa dia boleh tahan. Jadi itulah, apa yang penting kita bagi perhatian lah kepada semua golongan-golongan ni, termasuk diri kita sendiri. Jangan malu termasuk untuk diri kita cakap. sendiri. Termasuk diri sendiri. Jangan malu untuk dapatkan rawatan. Betul, Ya, betul. betul. Kami petugas kesihatan pun terdedah juga tak masuk dia. Kerana kalau pergi ke klinik kesihatan ada yang masih lagi perlu memakai gown yang biru tu kan, gown ya. Kena pakai face shield, kemudian pelitup muka yang N95 panas tu. Cik Amar dan sebab kita masih lagi orang kata terdedah kepada COVID-19 ya, nak tak nak kena pakai juga PPE ya. Jadi yang ini memang kita minta lah mereka sentiasa pantau diri mereka, dan juga petugas kesihatan ni ada yang memang perlu bertugas di lapangan ya. Contohnya mereka yang menjalankan aktiviti kawalan wabak denggi ya. Yang mana sekarang ni petang pun agak panas juga Encik Amar kan. Betul. Jadi biasanya fogging ni kita di awal pagi ataupun pada lewat petang lah dan mereka ni dah lah juga perlu memakai pakaian ya yang agak orang kata tebal ya. Dan juga memang perlu memakai orang kata pelitup muka lah dan juga adalah staf kita juga yang bukan terpaksa lah, yang perlu membuat home visit ya. Jadi inilah ya. Jadi kita sama-sama lah kita itulah menjaga diri sendiri. Jadi kita nampaklah daripada Jabatan Kesihatan, daripada Kementerian Pendidikan, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, even semua jabatan agensi kerajaan sememangnya cakna lah dengan apa isu yang berlaku tentang suhu ni. Jadi memang semuanya berusaha lah untuk sama-sama membantu. Okey, Tuan Lim. Kalau sebelum ni tadi kita nampak tentang stroke haba. Dan bagaimana pula cuaca ni kita nampak mempengaruhi kehidupan seharian kita rakyat Malaysia, dan juga macam mana juga dia mempengaruhi alam sekitar. So kalau sebelum ni mungkin cuaca biasa-biasa saja, tapi sekarang bila cuaca panas, apakah kesannya juga? Jadi macam mana Tuan nampak perkara ini mempengaruhi kita, kehidupan harian kita? Jadi Tuan boleh terangkan sikit? Terima kasih. Seperti Dr. Meliza cakap tadi, memang kadang-kadang kita orang dewasa ni pun kita tak sedar, kita terdedah kepada risiko stroke, gelombang stroke tadi. Jadi apabila kita bercakap tentang kehidupan alam sekitar dan berkaitan dengan suhu panas ni, pertama apabila keadaan cuaca yang lama tak hujan, peningkatan suhu, benda pertama sekali ialah kita tengok alam sekitar kita, sekeliling kita, jerebu akan berlaku. Sebab berlakunya aktiviti pembakaran terbuka, aktiviti pembersihan secara membakar. Jadi jerebu setempat tadi kita dah nampak ya, dalam keadaan cuaca kering. Dan kita sedia maklum dalam keadaan cuaca berjerebu, mereka yang mengalami masalah kesihatan pernafasan agak terjejas. Mereka yang melakukan aktiviti di luar terbatas. Dan dari segi suhu tinggi juga tadi, suhu panas, keselesaan kita melakukan aktiviti di luar
terjejas. Jadi kita tak boleh melakukan banyak aktiviti-aktiviti kita di luar, dan secara tidak langsung menghadkan kegiatan di luar, kegiatan ekonomi di luar, sebab keadaan agak panas di luar. Jadi sedikit sebanyak mengganggu pergerakan dan juga sosioekonomi orang awam. Dan faktor kepada pengaruh kepada alam sekitar agak ketara sekali. Pencemaran udara meningkat. Begitu juga saya difahamkan melalui kajian-kajian yang dijalankan, sektor-sektor ekonomi dalam perlandangan, pertanian juga terjejas. Jadi ini secara tidak langsung menjejas sosioekonomi orang awam dan juga negara secara amnya. Ya, jadi faktor suhu tinggi ini secara tidak langsung memang memberikan impak kepada semua orang dan juga alam sekitar. Okey, jadi kita nampak betul lah. Bila cuaca panas, secara automatiknya jerebu pun akan terjadi. Kan Tuan? Ya, Jadi betul. kena berhati-hati jugalah. Jerebu. Kita tengok kalau cuaca kering saja dalam 2-3 hari nampak dah jerebu setempat tu. Jadi kesedaran orang awam ni masih tak begitu baiklah, sebab apabila keadaan cuaca kering saja melakukan pembakaran, jadi timbullah masalah jerebu pula. Betul, pembakaran terbuka tu bahaya sebenarnya tu. Nampak kecil je tapi dia akan merebak jadi besar, menyebabkan jadi macam-macam isu lagi. Betul. Ya, ada hal-hal lain lagi yang berkaitan tentang jerebu pula. Okey Tuan. Tuan rasa adakah akan terdapat perubahan dalam jangka masa panjang berkaitan dengan kecenderungan cuaca panas di Malaysia ni Tuan? Dan adakah Tuan juga merasakan pada masa akan datang dia akan menjadi bertambah teruk atau bertambah baik? Macam mana Tuan? Kecenderungan saya katakan ada, kita tak boleh nafikan, sebab kalau mereka yang mahir dalam isu-isu perubahan iklim, isu-isu perubahan iklim yang kita kena tangani, isu-isu perubahan iklim yang berkaitan pemanasan global, nampaknya seluruh dunia, saya boleh katakan kita belum dapat tarik satu. Kalau kita boleh tarik handbrake di situ, baik. Cuma dia menuju ke arah peningkatan suhu permukaan bumi. Cuma kadar pemanasan tu cuba dikawal sebaiknya supaya kita tak terlalu menerima impak daripada perubahan iklim. Dan kalau kita tengok fenomena cuaca di Malaysia juga dipengaruhi oleh fenomena global, secara globalnya, seperti saya ingat orang ramai pun dah mula dengar dah fenomena El Nino yang kita jangka akan berlaku tahun ini. Mulai bulan Jun, Julai, sehinggalah kalau ikut ramalan model sehingga awal tahun depan. Dan orang awam tak perlu bimbang pun fenomena El Nino ni, sebab kita pernah lalu pun fenomena El Nino ni. Cumanya apabila kita balik kepada 3 tahun yang lepas, tahun 2020, di mana waktu tu kita ada Sekatan Pergerakan Kawalan Pergerakan Terhad, MCO, tahun 2020, tahun 2021 sehinggalah tahun 2022, tahun lepas, kita mengalami fenomena La Nina, iaitu keadaan cuaca yang agak lembap daripada biasa. Jadi kita tak terasa sangat jerebu, kita tak terasa sangat kepanasannya. Cuma tahun ni kita jangkakan sebaliknya, iaitu El Nino pula akan berlaku mulai Jun, Julai. Ada dah tanda-tanda akan berlaku El Nino, dan sehingga awal tahun depan.
jika mengikut ramalan model-model iklim. Jadi saya jangkakan jika baru-baru ni kita dah cecah 38.3, 38.4, berkemungkinan suhu sekitar 38 darjah tu kita akan capai. Cumanya kita jangkaan, ada pendapat saya, kita tak akan cecah 40. Tapi dalam 38 darjah Celsius tu kita akan berkemungkinan kita akan capai suhu tersebut. Cuma kita berkemungkinan akan capai suhu tersebut sekitar bulan Februari atau Mac tahun depan. Dan ramai yang bertanya, sewaktu monsun barat daya yang kita alami sekarang, keadaan kita kata kurang hujan, sepatutnya suhu maksima kita akan berlaku dalam monsun barat daya dalam bulan dalam tempoh sekarang, bulan Mei sehinggalah bulan September nanti. Cuma saya tak berpandangan kita akan cecah suhu tinggi dalam tempoh monsun barat daya ni sebab kita keadaan tiupan angin pada ketika tempoh ni kita rasa keadaan berangin tu masih ada. Yang kita risau keadaan angin lemah. Bila keadaan angin lemah, jadi kepanasan atmosfera bawah tu tak dapat disebarkan ke permukaan yang lebih kepada paras yang lebih tinggi. Itu menyebabkan kita merasa panas. Apabila angin tak bertiup, angin lemah, kita rasa panas. Tapi apabila ada angin bertiup, kita rasa kepanasan tadi kurang. Jadi jangkaan saya kita akan cecah 38 darjah Celsius berkemungkinan pada bulan Februari atau Mac tahun depan. Atau kemungkinan bulan April seperti yang kita lalu baru-baru ni. Ya. Yeah. Betul. Macam yang Tuan sebut tadi, betul lah. Bila angin ni kurang, secara automatik Tuan sebut tadi, atmosfera akan jadi kurang lembap. Dan kita di kawasan-kawasan bandar, di kawasan-kawasan kota metropolitan ni memang sangat-sangat terasa lah sebab kita tidak kisah walaupun panas, tapi bila tak ada angin tu, bila terhalang oleh bangunan-bangunan, itu menyebabkan kita mulalah rasa panas melampau, stroke haba kan Tuan kan? Ya. Kalau ada angin bertiup tu dan kita rasa selesa lah sedikit. Betul. Paling tidak rasa lega lah sikit bila ada angin tu. Memang rasa lega sangat-sangat walaupun tengah cuaca panas. Betul. Dan harap-harap kita takkan berpanjangan lah walaupun macam doktor kata tadi dan saya yakin kita tak akan sampai lah kepada suhu yang ekstrim sampai 40 tu, dan kita harap-harap macam itulah, berdoa lah untuk yang terbaik. Okey doktor dan juga Tuan, kita bacakan sedikit lah, kita ada pertanyaan daripada rakan-rakan kita ni. Okey, daripada Encik Abdul Wahab. Dia soalan sikit. Mungkin Tuan juga doktor nampak. Okey, katanya dia tengah bekerja di tengah panas terik. Jadi katanya kalau dia terus terjun ke dalam sungai untuk sejukkan badan dia, boleh ke tindakan dia tu sesuai ke tak doktor? Macam jadi mungkin doktor nak bagi sedikit pandangan. Okey, terima kasih Encik Amar. Saya tak pastilah dia kerja sebagai apa. Sebenarnya terus terjun ke sungai tu agak bahaya jugalah kan. Ya. Kita memanglah untuk sebenarnya boleh ya cara untuk yang penting kita menyejukkan badan kita ya. Dia boleh bila dia berada di tepi sungai tu dia boleh mandilah, cuma dia masih lagi terdedah kepada cahaya panas lah kan, dia sebab dia sungai kan. Jadi lebih baik ya dia berpindah ke tempat yang lebih sejuk ya, dan mungkin mandi di orang kata di shower lah ya, sebab dekat sungai tu masih lagi terdedah kepada cahaya ataupun suhu yang panas tu, Cik Amar. Sejukkan badan kalau tu macam dia kalau macam pertemuan antara badan dia betul-betul panas kan, tiba-tiba dia mandi sungai yang betul-betul sejuk, macam mana pertemuan antara dua suhu tu rasa-rasanya bagus tak untuk kesihatan? Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Tadi even kalau yang stroke haba tu kita boleh bagi ais kan. Kita letakkan ais. Tak apa. Cuma jangan orang kata kalau yang ais tu jangan direct lah sebab nanti dapat frozen skin lah pula
Bayangkan ais tu kan, jadi dia kena Betul. apa orang kata balut ya. Jadi supaya untuk apa orang kata mendapat suhu badan normal yang cepat lah untuk sejukkan suhu badan mereka. Betul. Itu yang mungkin ada setengah orang yang rasakan mungkin takut terkejut kan. Itu yang bertanya tu, kau nampak tu. Yelah betul lah. Sebab, Tapi boleh kita ambil apa orang kata mandi dengan air yang sejuk tu boleh. Okey doktor. Jadi mungkin alang-alang kita dah bercakap tentang cara sejukkan badan ni doktor. Mungkin doktor boleh bagi sedikit tip dan cara-cara langkah-langkah yang wajar lah untuk kita kurangkan lagi risiko kesihatan teruk ni. Walaupun tadi doktor dah kata kita boleh mandi, kita boleh letak sponging kat badan kan. Tapi mungkin ada lagi cara lain untuk kita kurangkan lagi risiko kesihatan ni. Teruskan doktor. Ya, insyaAllah. Yang penting adalah pencegahan ya. Yang pertama sekali adalah untuk kita ubah rutin kita ya, supaya kita tak terdedah kepada cahaya panas ni ya. Misalnya ya, kita sekarang ni yang terik ni biasanya bila dah pukul 11 pagi sehingga pukul 4 petang ya. Jadi dalam tempoh waktu tersebut ya, elakkan melakukan aktiviti luar ya, dan juga hadkan aktiviti fizikal yang lasak yang boleh meningkatkan suhu badan semasa cuaca panas ini ya. Jadi ubah rutin aktiviti ya, lebihkan banyak aktiviti di dalam bangunan berbanding dengan di luar bangunan. Sekiranya perlu juga aktiviti di luar bangunan tu ya, kita apa tu orang kata lihat kepada waktu ya, elakkan daripada waktu ketika cuaca yang terik ya, antara 11 pagi hingga pukul 4 petang. Dan kemudian ya, yang paling penting adalah untuk kekalkan hidrasi ya, kekalkan air ya dalam badan ya. Kita kenalah banyakkan minum air kosong ya, dan 2 liter sehari ya, 8 gelas ataupun lebih ya. Jadi untuk minum air kosong ni jangan tunggu sampai terasa dahaga, rasa bibir jadi kering ya, baru nak minum ya. Kita jadualkan diri kita ya, ataupun mungkin kita boleh dah siap-siap ya, bawa botol air ya ke pejabat tu ya, dan kita dah tahu dah ya, mungkin dalam satu hari saya mesti habiskan sebanyak 2 liter air ya. Dan kemudian ya, untuk kekal hidrasi ni ya, kita cakap tadi ya, kita kena banyak minum air. Yang kita sarankan adalah minum air kosong ya. Jadi kurangkan ya minum air yang manis ya, air yang berkafein dan yang berkarbonat ya, kerana ia tak baik ya untuk hidrasi badan ya, dan elakkanlah minum-minuman yang beralkohol atau yang mengandungi kafein ya. Antara tips ya kita ya untuk meningkatkan air dalam badan ya, kadang-kadang rasa jemu lah pula nak minum air kosong ni ya. Jadi kita boleh banyakkan ya makan buah-buahan ya yang mengandungi kandungan air yang tinggi, yang juicy lah, yang berjus ya. Seperti temikai ya, jambu, mangga macam betik, nenas yang banyak kandungan air dia. Tapi elakkanlah daripada minum minuman yang, walaupun minum minuman buah tapi yang kordial tu ya. Okey. Seterusnya adalah daripada dan juga ya untuk mereka yang melakukan aktiviti fizikal ni, tadi saya kata kita minum air kosong 2 liter sehari ataupun 8 gelas ya. Sekiranya kita menjalankan ataupun perlu melakukan lebih aktiviti fizikal ataupun bersenam ya, lebihkanlah pengambilan air kosong tersebut ya. Kita boleh tambah lagi orang kata 500 ml ya, lagi orang kata lagi 2 gelas ya. Dan untuk supaya dari segi pemakaian kita elakkan kita pakai cuaca panas ni pakai pakaian tebal ya, ketat ya, dan juga berwarna hitam ya. Macam saya ni pakai ni dalam bilik ya, aircon ya. Jadi apabila berada di luar ya,
lebih baik ya kita pilih pakaian yang apa orang kata berwarna cerah ya supaya ia tidak menyerap haba dan kemudian pakaian-pakaian yang longgar ya supaya ia lebih senang untuk mengeluarkan haba dari segi pemakaian ya. Dan seterusnya adalah untuk wujudkan persekitaran yang sejuk dan berangin ya. Jadi bila berjalan di bawah cahaya matahari yang terik tu ya, lindungilah diri kita daripada cahaya panas tersebut ya dengan pakai payung ya, pakai apa topi ya, dan kita sekarang ni banyak bolehlah bawa apa orang kata kipas tangan ya, ataupun dah banyak sekarang ni jual ya, orang kata mini fan yang boleh pakai bateri itu ya supaya boleh mewujudkan keadaan yang lebih berangin ya. Dan seterusnya yang paling penting ya, sentiasa waspada ya dengan gejala ya yang saya nyatakan tadi ya, daripada heat cramp ya, kelesuan haba, dan yang paling kita berhati-hati adalah jangan sampai terkena strok haba ya. Perhatikan diri kita ya, perhatikan kepada anak-anak kita ya, dan sekiranya ada yang warga emas, ibu bapa yang telah berusia ya, perhatikan juga mereka ya, kerana untuk kanak-kanak ya yang kecil ya, warga emas ya yang dah berusia ni, mereka susah ya nak maklumkan gejala yang mereka hadapi ya, dan dapatkan rawatan segera ya. Pergilah ya ke klinik kesihatan yang berhampiran ya, ataupun ya boleh hubungi 999 untuk bantuan kecemasan. Okey, cukup lengkap dan padat tu penerangan dan penjelasan daripada doktor. Jadi kita nampak betul. Kadang-kadang kita pun di office pun walaupun tempat sejuk pun kita tetap kena sediakan air banyak, kena minum air banyak. Jangan lupa minum air banyak. Okey doktor, kalau macam tadi kita nampak bila akibat cuaca panas ni, dia bukan sahaja akan mudaratkan diri. Ada tak apa-apa lagi isu-isu tentang kesihatan awam yang akan muncul disebabkan oleh cuaca panas ni? Selain daripada yang hanya berlaku pada diri kita saja doktor. Ya betul. Yang penyakit berkaitan cuaca panas ni memang kita pantau ya Jamal. Selain daripada penyakit berkaitan cuaca panas ya, dengan peningkatan suhu ini ya, yang pertama adalah ia akan menyebabkan peningkatan ya penyakit bawaan bakter seperti denggi ya. Nyamuk ni ya, dia akan dapat hidup ataupun dia akan matang dengan lebih cepat ya ketika suhu yang tinggi ya, suhu panas ya. Biasanya orang kata cycle dia ya, daripada telur menjadi nyamuk tu boleh memakan masa 7 hingga 10 hari ya. Tapi apabila cuaca yang tinggi ini ya, dia akan pendek sehingga 5 hari tu dia dah cepat ya, dia dah menjadi dewasa dan boleh ya berterbangan ya menggigit kita lah Okey. Dan kemudian sekarang ni ya, dengan dahlah kita cuaca panas ya menyebabkan dia cepat menjadi dewasa, dan bila petang-petang pula hujan ya kan, Tuan Lim kan hujan kan petang-petang ni, dan itu pula akan meningkatkan risiko air bertakung pula meningkatkan untuk pembiakan nyamuk Aedes ni lah Itu satu penyakit bawaan bakter ya, terutama denggi. Yang kedua adalah cuaca panas juga boleh menyebabkan jerebu macam yang Tuan Nim nyatakan tadi ya. Bila jerebu, maka akan berlakunya peningkatan ya penyakit yang berkaitan dengan jerebu dengan pencemaran udara ni ya, penyakit seperti asma ya, konjungtivitis ya, jangkitan pada mata dan juga penyakit saluran pernafasan lah ya, batuk, sakit tekak Okey. Dan selain daripada penyakit-penyakit yang kita pantau ini, cuaca panas juga boleh menyebabkan tekanan psikososial ya. Disebabkan bila cuaca panas ya, kita rasa tak selesa, jadi masa tu mudah marah lah, mudah stres lah jangan dekat panas ya, cuaca panas dia pun panas juga ya. Jadi yang inilah ya, secara indirectly lah ya akan menyebabkan tekanan psikososial ya. Seterusnya adalah kita risaulah bila cuaca panas ya, lepas tu kalau hujan berkurangan ya,
boleh menimbulkan krisis bekalan air lah ya. Dan kita tahu bahawa apabila bekalan air berkurangan ya, maka akan kita tidak dapat apa orang kata melakukan kebersihan yang sempurna lah ya. Contohnya bila air yang terhad tu ya, apa orang kata nak cuci tangan pun susah, nak mandi pun susah ya. Kebersihan makanan pun mungkin disebabkan oleh air yang terhad agak kurang sempurna lah ya. Jadi di sini ya kita boleh berlakunya penyakit ya yang berkaitan dengan bawaan air ya, seperti keracunan makanan ya, taun ya. Okey, disebabkan oleh adanya krisis atau adanya bekalan air yang tersekat ya. Dan seterusnya adalah isu dari segi keselamatan lah yang mana bila cuaca kering ya, akan senang ya mencetuskan apa orang kata kebakaran ya. Tambah pula kalau ada yang membuat pembakaran terbuka dan ini boleh meningkatkan kepada jerebu lah Jadi itulah antara isu yang selain daripada stroke haba yang boleh berlaku dan memang dipantau oleh KKM lah, Cik Amar. Okey. Jadi kita nampak yang betul lah. Bila kita sebut cuaca panas ni banyak penyakit datang. Jadi sebab itulah kita kata bila cuaca panas jangan ambil mudah. So akan jadi banyak perkara-perkara yang tak baik akan berlaku bila jadi perkara ini. Okey. Tuan Lim. Ya, saya. Okey Tuan Lim. Berdasarkan tadi apa yang kita dah bincangkan daripada awal hingga akhir tadi kan Tuan. Boleh Tuan terangkan sedikit tentang apakah langkah-langkah mitigasi yang sedang diambil oleh kerajaan dan khususnya daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sendiri untuk kita kurangkan kesan cuaca panas yang ekstrim di Malaysia ni Tuan. Boleh Tuan beri sedikit pandangan langkah-langkah? Baik. Maklumat-maklumat yang dibekalkan oleh Met Malaysia dihebahkan melalui semua saluran media sosial dan juga media-media elektronik. Jadi saya galakkan orang awam pertama sekali untuk memuat naik aplikasi pintar, smart apps Met Malaysia iaitu My Cuaca untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini berkaitan keadaan cuaca dan juga ramalan dan amaran cuaca untuk tempat-tempat di negara kita. Dan yang kedua ialah tentang kesedaran awam tadi. Apabila kita bercakap tentang cuaca panas, ya, kita jerebu, cuaca kering, tiada hujan, kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa ada kala berlaku ribut petir dalam tempoh monsun barat daya ni. Jadi apabila keadaan ribut petir berlaku, saya tengok orang awam dah tak begitu berjaga-jaga. Sebab semasa kejadian ribut petir, pertama sekali kilat, agak bahaya. Sebab kita pun dah nampak dalam laporan-laporan media, kehilangan nyawa disebabkan kilat. Jadi orang awam dikendaki berhati-hati semasa kejadian kilat, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Dan saya nampak soalan daripada para Luna ni, apa yang berlaku di Kuala Lumpur, ribut petir kuat tempoh hari. Jadi keadaan ribut petir berpotensi berlaku walaupun kita kata dalam monsun barat daya ni hujan kurang, cuaca kering, suhu panas, ada ketika akan berlaku ribut petir. Dan seperti kita sedia maklum dalam kejadian pembentukan awan ribut petir ni, arus menurun dia ketika hujan lebat tu. Arus menurun itu agak kuat. Jadi sel ribut petir tadi bergerak. Jadi apabila arus menurun tu agak kuat, jadi dia akan bergerak. Dan apabila terkena tempat-tempat yang mempunyai ketahanan yang kurang seperti bumbung, boleh berterbangan oleh arus turun dari ribut petir yang datang dengan angin kencang, hujan lebat. Jadi kita juga minta berhati-hati dengan monsun barat daya ni, walaupun kita kata kurang hujan, kering, ada kala boleh terbentuk ribut petir. Dan ribut petir yang terbentuk pada tempoh ni memang kadang-kadang agak kuat sebab keadaan
keadaan yang stabil, tiada hujan, dan apabila timbul satu keadaan di mana kelembapan tinggi dan atmosfera sesuai, ribut petir yang kuat boleh terbentuk. Jadi orang awam dinasihatkan untuk juga berhati-hati dalam keadaan kejadian ribut petir. Dan saya nampak juga soalan daripada Firas Shah Daniel. Maaf saya jika saya sebut salah nama ni. Tentang suhu tadi, kita dah cakap tentang suhu tadi. Sebab ini yang terasa bahang suhu yang panas ni. Saya telah katakan tadi dalam tempoh monsun barat daya ni, daripada tempoh sekarang sehingga September nanti, suhu paling tinggi pun kalau kita boleh capai 38. Dan suhu tertinggi yang kita jangkakan akan berlaku pada tahun depan dalam bulan Februari atau Mac. Berkemungkinan juga boleh cecah 38 atau lebih disebabkan oleh pengaruh fenomena El Nino tadi. Kemungkinan ada situ. Dan ada juga soalan tentang apa bezanya dengan suhu tertinggi yang dicatatkan di mana? Thailand, Pakistan, India, Vietnam dan beberapa negara lagi, negara di Indochina tadi. Dia ada sedikit kelainan, cuma negara-negara yang disebutkan tadi lazimnya memang kurang hujan pada bulan Januari dan Februari. Sebab kelembapan udara mereka agak rendah. Itu lazimnya berlaku. Cuma apa yang berlaku pada bulan April tempoh hari sehingga kita juga menerima bahang dia disebabkan kelembapan udara pada ketika itu agak rendah dan angin bertiup agak lemah. Jadi arus menurun tadi. Arus menurun tadi dominan. Dominan. Jadi arus menurun tadi banyak. Jadi pembentukan awan hujan tadi kurang. Jadi kita juga menerima tempias dia, cuma kita syukur kita tak terima sehebat setinggi yang dicatatkan di negara-negara tersebut sekitar 44 darjah Celsius. Yang tertinggi kita catat 38.3 atau 38.4. Begitu Cik Amar. Betul. Dan tadi pun ialah, jadi terjawab sudah soalan daripada warga-warga kita yang bertanya di komen tu. Cukup cantik lah tu soalan tu pun Doktor Tuan pun dah terangkan. Jadi macam saya sendiri pun memang kita dah lama juga kita dah download apps My Cuaca Tuan My Cuaca. Penting tu supaya kita tahu perkembangan cuaca kat mana-mana kita berada, apa berlaku nanti dan apa saya sendiri penting, Cik Amar, saya sendiri download apps ni. Benda yang paling saya suka tengok radar tu. Betul, sama. Radar tu, you akan nampak kelompok awan hujan tadi di mana dia nak pergi dan you boleh jangka dia bertambah lebat ataupun kurang. Betul. Ada di situ. Dan kebanyakan rakan-rakan kita yang minat memancing pun saya nampak diorang dah ramai. Mereka dah ramai dah yang download yang apps My Cuaca. Memang sangat-sangat berguna lah untuk mereka. Terutama mereka selalu berada di luar lah kan. Memang sangat-sangat penting benda ni. Okey. Doktor, mungkin ini adalah soalan terakhir. Doktor, mungkin doktor boleh berikan sedikit pencerahan lah. Apakah persediaan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menghadapi cuaca panas ketika ini, doktor? Teruskan, doktor. Ya. Untuk di peringkat KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada dua garis panduan di dalam menangani cuaca panas dan seterusnya untuk menghadapi gelombang haba. Yang pertama adalah clinical guidelines on management of heat related illness at health clinic and also at the hospital yang ini dikeluarkan pada 2016 dan yang kedua adalah pelan tindakan pengurusan risiko kesihatan akibat gelombang haba yang telah diedarkan oleh KKM pada 2021 baru je yang ini. Jadi untuk clinical guidelines ni memang telah digariskan apakah pengurusan klinikal bagi penyakit yang berkaitan cuaca panas
ataupun yang berkaitan dengan gelombang haba ni ya. Jadi pakar perubatan keluarga ya dan pegawai perubatan di klinik kesihatan ya memang telah orang kata well trained lah ya untuk mengenal pasti ya gejala berkaitan dengan cuaca panas dan seterusnya memberi rawatan ya. Dan seterusnya untuk pelan tindakan pengurusan risiko kesihatan akibat gelombang haba. Tadi seperti yang Tuan Lim tunjukkan ya, kita ada apa? Biru, kuning, jingga, merah kan Tuan Lim ya. Jadi pelan tindakan kami ni pun berwarna-warni macam tu jugalah. Jadi ada apa tindakan bila biru. Bila tindakan kuning ya, bila jingga merah ya. Dan alhamdulillah setakat ni sehingga kuning sahajalah ya. Dan kita harap tidaklah dia berterusan menjadi jingga dan yang paling kita risau adalah merah lah ya. Jadi di sini ya memang kita sentiasa pantau ya penyakit berkaitan dengan cuaca panas ya, heat cramps ya, heat stroke ya, kelesuan haba dan juga heat stroke ya. Walaupun zero case pun memang kena hantar kepada Pejabat Kesihatan Daerah, seterusnya kepada Jabatan Kesihatan Negeri ya. Jadi ya selain daripada itu ya, kita juga memantau ya penyakit-penyakit lain ya yang berkaitan ataupun yang sensitif dengan peningkatan suhu. Misalnya tadi denggi ya, itu memang kita sentiasa pantau ya. Dan kemudian ya tindakan kita adalah untuk memastikan pendidikan kesihatan ya mengenai bagaimana cara menangani ataupun gejala cara menangani penyakit-penyakit yang berkaitan dengan cuaca panas ya. Jadi ya info berkaitan dengan penyakit cuaca panas ya, cara pencegahannya boleh akses ya di info sihat ya, just type je info sihat ya cuaca panas ya, akan keluar ya berbagai infografik dan juga saranan ya mengenai ataupun nasihat kesihatan menghadapi cuaca panas ni ya. Seterusnya ya info-info ini juga ya dimuat naik ya di Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, dan kami di jabatan juga ya di Facebook Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur dan juga Facebook Kuala Lumpur Sihat ya. Catchy sikit nama dia, Facebook Kuala Lumpur Sihat ya. Dan juga ya kami di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri ya, kami merupakan salah satu agensi di dalam Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dan juga Jawatan Pengurusan Bencana Wilayah ya, yang mana di sini ya akan sentiasa pantau ya. Dalam jawatan kuasa ni pun ada jabatan meteorologi juga ya. Jadi kat situ ya kita dapat info lah ya mengenai apa orang kata cuaca panas dan juga isu-isu ya yang berkaitan terutama di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya ya. Dan di klinik kesihatan juga ya kita akan pastikan ubat mencukupi ya, human resource mencukupi untuk menghadapi apa jua terutama untuk tindakan untuk merawat mereka yang mengalami gejala akibat daripada cuaca panas ni. Ya, Encik Amar. Okey, terima kasih doktor. Dan saya yakin berdasarkan perkongsian ilmu tadi daripada kedua-dua panel kita tadi, kita semua dah boleh cukup berwaspada, kita dah boleh peka lah dengan keadaan sekeliling kita. Dan juga pesanan kepada semua di luar sana, dalam kita berusaha untuk cari rezeki untuk anak, isteri dan juga keluarga kita, jadi kita yang penting adalah kita jaga diri kita. Jaga diri kita dahulu, kemudian baru kita boleh bantu mereka di luar sana. Yang pertama adalah kita sentiasa minum air masak secukupnya, dan kalau boleh cubalah kurangkan aktiviti di luar jika perlu, dan yang paling penting adalah segera dapatkan rawatan. Jangan tangguh-tangguh sebab ini semua akan menyebabkan berlakunya risiko kemudaratan yang lebih tinggi lah. Okey, jadi saya rasa doktor dan juga Tuan Lim, ada ke kata-kata akhir? Encik Amar, terima kasih. Ya. Okey, saya minta orang awam untuk peka kepada keadaan cuaca di sekeliling. Seperti yang program ini, kita perlu ambil tahulah apa yang berlaku di sekeliling kita, keadaan cuaca kita dan tindakan-tindakan selanjutnya daripada kita daripada keadaan cuaca yang mengancam keselamatan dan juga kesihatan kita dan keluarga kita. Terima kasih. Betul? Okey.
Sama dah macam yang Cik Ahmad cakap tadi ya. Ambil cakna ya, tahu mengenai gejala ya. Pantau diri sendiri ya, dan juga jika ada ahli keluarga yang berisiko seperti yang saya nyatakan tadi ya, terutama kanak-kanak bawah 5 tahun ni, warga emas berusia 65 tahun dan ke atas ya. Dan kemudian ya, ingat nombor ini 999 ya. InsyaAllah akan diberikan. Jadi terima kasih dan setinggi-tinggi pergaan diucapkan kepada Encik Lim Zihui, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, dan juga terima kasih kepada Dr. Miss Liza Ahmad, Pakar Perubatan Kesihatan Awam daripada Jabatan Kesihatan Rastan Kuala Lumpur dan Putrajaya, kerana sudi untuk berkongsi ilmu dan juga tips-tips tentang yang berkaitan topik kita pada hari ini, iaitu cuaca panas jangan ambil mudah. Jadi sekali lagi ingatlah apa-apa ni. Jadi cuba terapkan apa yang ilmu yang telah anda dapat dan cuba kongsikan selebihnya kepada mereka-mereka di luar sana. Dan jangan lupa untuk like and share FB tadi, Kuala Lumpur Sihat, Med Malaysia, dan juga yang pasti Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada slot Influencer at Japan yang akan datang. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Doktor, terima kasih Tuan. Okey. Terima kasih. Hai semua, hari ini kita akan mengenali salah satu monsun di negara kita, iaitu monsun barat daya. Ciri-ciri monsun barat daya adalah angin barat daya bertiup dengan keadaan atmosfera yang lebih kering dan kelembapan udara yang rendah. Secara klimatologinya, ia berlaku pada pertengahan bulan Mei sehingga September. Corak cuaca ketika monsun barat daya adalah taburan hujan yang rendah. Bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding bilangan hari hujan di kebanyakan negeri. Fenomena garis badai, squall line yang membawa hujan lebat, angin kencang dan petir boleh berlaku di kawasan pantai barat Semenanjung dan barat Sabah pada awal pagi dan mempunyai jangka hayat sehingga beberapa jam. Jerebu, kemarau dan kebakaran hutan adalah antara kesan cuaca ketika monsun barat daya. Berikut adalah saranan ketika jerebu dan kemarau. Sebelum, elakkan dari melakukan pembakaran terbuka. Elakkan buang puntung rokok merata-rata. Menyimpan bekalan air secukupnya. Semasa berlakunya fenomena jerebu dan kemarau, anda perlulah menggunakan pelitup muka yang bersesuaian, elakkan pembakaran terbuka, tingkatkan pengambilan air kosong, mengurangkan aktiviti luar dan kerapkan mandi. Sesudah berlakunya fenomena jerebu dan kemarau, ikut arahan pihak berkuasa, periksa keadaan sekeliling rumah dan dapatkan rawatan jika perlu.